Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida daripada UHAC. So saya prepare, saya harap video yang saya prepare ni dapat memberi maklumat dan info sedikit kepada para penyimak untuk melancarkan lagi kita punya proses semakan kurikulum part GSU. So untuk kita punya team ni ada item-item 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang ni item yang penting yang penyemak kena double check yang dah diisi oleh RP di dalam GSU. Okay. So first dia kata kat sini terdapat pernyataan PLO khusus. Okay, kat sini apa yang saya buat, saya dah ada share folder link ni dekat para penyimak. So bila tekan link tu dia akan keluar yang ni lah, semakan kurikulum 2021 UiTM Perlis. So katalah saya punya tadi Wahida, saya punya tadi adalah program AP 120 part 5 dengan part 6 kan. So saya pergi kat AP 120 sini, saya klik. AP 120. So kat sini dia pergi ke syllabus. Okey, dalam syllabus ni ada dia dah bagi siap-siap ikut semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katalah saya tekan semester 5. Dalam semester 5 ni saya kena check semua kod yang core subjek. Selalunya yang ni adalah core subjek dia. Kalau nak double confirm dengan core subjek ke tak, kita boleh tengok dekat pelan pengajian terkini ya. Selalunya kod yang GS semua ni adalah kod yang core dia lah. Selalunya penyimak hanya perlu check kod yang untuk program tu sahajalah. Kalau macam kod universiti ni tak perlu check. So check yang macam contoh saya punya AP kan. Saya perlu kena check yang ada G depan lah coding dia tu. Kalau macam bawah fakulti applied science kena check kod yang berkaitan lah. Kata contoh AS115 kan, dia punya kod core dia tu CMP, CHM semua tu lah. Okay, so macam mana nak check SLT, ZSU. First kita kena make sure dia dah isi. Dia pakai first, kita kena double check. Dia pakai sama tak dengan template GSU yang saya bagi tu.
Okay, ni template dia. So nampak macam sama. Okay. Dah check yang tu. And then kita make sure dia dah letak nama sinilah. Jadual spesifikasi ujian. Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur Diploma Sains Geometrik. Okay, and then course name boleh check dengan course info dekat bahagian ni naming dia syllabus format dekat syllabus ah. So yang ni adalah course code dia, course name dia. Semua boleh tally ke tak dengan JSU. So yang ni pun boleh check dengan syllabus. Okay. So and then make sure yang ni kena betul lah. Percentage mark. Yang ni nak check di mana? Check di sini juga lah. Ini ya, JSU hanya diguna pakai untuk assessment berkaitan dengan final exam sahaja. Kalau untuk assignment dengan presentation ni selalunya merujuk kepada JSUB. So yang ni 40%. Should be dalam ni pun 40%. And then yang ni pun kena isi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Okay, dalam JSU asal dia dah bagi ya. So tak perlu isi lah, dia dah bagi siap-siap. So yang fokus mark ni API dah isi kan. Yang ni diisi oleh API. Okay, yang ni macam mana nak check PLO 1, 2, 3 sampai PLO 11 ni nak tengok dia buat betul ke tak. Double check dengan CAP. File yang ada naming CAP, Course Assessment Plan. So yang ni lah kita boleh double check. Yang list of PLO MQF ni mesti kena sama dengan yang diisi di dalam JSU. And then katalah contoh dia pakai yang ni adalah untuk GSS 345. Yang ni nak ambil di mana? Ambil di syllabus. CLO lah. Course Learning Outcome. Kena ambil di syllabus. Kat atas ni. Ni. Describe in writing the legal framework. Display professional ethics. Cuba kita tengok. Sama tak? Okay, sama lah. Okay, sama. Lepas tu, nyatakan setiap topik. So, topik kena nyatakan ikut sama yang berada di dalam syllabus. Dalam syllabus ni ada berapa topik dia letak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 topik. Maksudnya kat sini pun kena ada 9 topik. Kena ada 9 topik. Okey, nanti topik ni dia standardized lah ikut program. Katalah program tu standardized, dia nak letak nama, dia nak letak topik 1, topik 2. Ada setengah program dia standardized, dia suruh tulis terus nama topik tu. Macam yang ni, yang untuk AP ni dia tak tulis nama. Nama topik tu dia tulis topik 1, topik 2. Yang ni kena ikut lah pengurusi semakan nak standardized. Dari segi macam mana dia yang ni ikut program punya cara standard formatting tu. Okay, lepas tu percentage sama dengan course info tu yang tadilah yang saya terang tadi, dia mesti 40%. And then level kognitif mesti sama dengan course info. Okay, dalam course info, kat sini, dalam course info, final exam. Final exam mesti sampai C4 je. Dia kena generate question. Dia tak boleh lebih daripada C4. Cognitive domain dia tu. So, kita tengok yang dia buat. So, kalau tengok sini, semua dia buat, diisi sampai C4 saja. Maksudnya C5, C6 dia kosongkan lah.
So maksudnya C4 paling maksimum. Dia tak boleh lebih daripada C4. Okay, maksudnya dia punya cara diisi tu betul lah. And then RP guna template terbaru. So template ni sama dengan template yang saya beri tadi. Template ni. Hanya perlu isi di sini sahaja. Dekat tab. Dekat sheet ni. Dekat sheet number first ni. Sheet 2 ni. Sekejap saya nak tengok. Sebenarnya sheet 2 ni tak perlu kacau. Dia memang ada formula. So yang ni tak perlu isi. Yang ni dia. Nanti dia akan naik sendiri ni. So apa yang kena check. Penyimak check dekat sheet 1 dulu. Sheet 1 kat dekat ni. Ada yang depan ni dulu. Okay ya. Saya rasa kalau dah complete maksudnya kita just buat yang ni kita punya senarai semak lah. Ada 6 item yang kita wajib check. Okay. Lepas tu katalah check ada something yang missing. Maksudnya katalah check dia punya contoh dia punya penyataan CLO khusus yang dinyatakan tidak sama dengan cost info. So apa yang perlu buat? Kita kena pergi dekat cadangan sembakan dan pembetulan lah. Macam saya tadi AP120 kan. AP120 so saya kena pergi kat bahagian tab program tu. Macam saya tadi AP120 so saya pergi kat sini. Okay. Saya tadi part 5 kan. Okay. Kata saya sini part 5. Contoh sini part 5. Nak open dulu. Okay, kata saya tadi part 5. Part 5. Katalah dekat sini penyataan CLO khusus yang dinyatakan tidak sama. So, penyimak boleh isi dekat ruang ni lah. Ruangan part 5 ni. Boleh tulis letak note. Resource person untuk kod apa tadi? GS3 GSS contohlah kan. GSS 345. Penyataan CLO khusus adalah tidak sama dengan cost info. Bila semak semula dan buat pembetulan. Maksudnya kena nyatakan kod apa yang terlibat sebab dia ada state atas ni. Sila nyatakan kod khusus dan cadangan pembetulan. Nyatakan kod khusus dan cadangan pembetulan lah. Mengikut row ni. Macam kita tadi bahagian sini kan. GSU. So kita penyemak hanya perlu isi bahagian ni saja. Maksudnya katalah dia kena isi setiap kod lah. Katalah semester 1 untuk AP. Di sini. Katalah ada yang seorang tu dia tengok untuk AS. Dekat AS. Isi dekat bahagian tab AS. Contohnya AS 113.
Contohnya level C mesti dah sama. Katalah dia punya tak sama. Dia buat sampai C5. Contohlah kan. Sepatutnya dia C4 tapi dia buat sampai C5. Katalah dia tengok yang semester 1. So kan tulislah level kognitif sepatutnya paling maksimum adalah C4 sahaja. Sila semak semula untuk pembetulan. Tapi kan untuk tulislah nama kod dia PST apa benda ke untuk S113. Macam tu. Ya. Sekian, terima kasih.